wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bersama anda pada 13 hari bulan Julai, hari Rabu, bertemankan saya Segita dan juga Uyaina Arsha. Dan apa khabar anda semua penonton WHI? Yana, selamat Hari Raya Haji. Terima kasih Sugi. Mungkin ada dalam kalangan yang masih lagi bercuti dan sebagainya, tetapi saya difahamkan hari ini sekolah pun dah mula dibuka. Yang bekerja pun dah kembali masuk tempat kerja. Selamat bekerja kami ucapkan. Dan apa-apa pun kami harapkan hari anda pada hari Rabu ni ceria-ceria selalu bersama dengan kami di TV3. Dan kalau kita lihat cuaca, kalau nak bercakap mengenai cuaca dan apabila mereka pulang dari kampung ataupun dah habis musim Hari Raya Haji ni, saya rasa cuaca pun agak membantu juga bagi mereka yang dah habis bercuti. Apapun semalam kalau kita lihat cuaca sangat mendung. Kalau saya semalam macam mood nak tidur je. Betul. Semalam sebenarnya satu hari tu tak silap saya hujan je daripada pagi sampailah ke lewat petang. Jadi diharapkan anda semua berjaga-jaga, cakna dengan keadaan semasa, terutamanya selain daripada wabak yang masih lagi berleluasa sekarang ni, cuaca juga perlu kita ambil perhatian. Betul. Dan kalau kita lihat semalam dilaporkan di Padang Besar Perlis di mana kira-kira 50 buah rumah mengalami kerosakan akibat kejadian ribut dan katanya kawasan yang melanda juga adalah, antara kawasannya adalah Mata Air, Kampung Panggas Kecil, Kampung Lubuk Besar, Kuala Perlis, Padang Pauh dan juga Lubuk Sirih. Dan saya sempat juga membaca beberapa artikel dan perkongsian daripada salah seorang mangsa iaitu Rosnah Daud 74 berkata yang beliau reda dengan keadaan yang berlaku dan tidak boleh membuat apa-apalah dengan apa yang berlaku walaupun rumah pusaka yang berusia 100 tahun itu hilang akibat ribut ini. Diharapkan mereka yang ditimpa bencana musibah ini terus kuat dan anggap ujian ini adalah sesuatu yang dapat membina kembali semangat kita, kehidupan kita untuk kedepannya insya-Allah. Dan selain daripada itu kami juga ingin ingatkan sekali lagi berkenaan dengan wabak coronavirus yang mana Malaysia berdepan dengan gelombang baharu. Okey, subvarian Omicron BA4 dan Omicron BA5 sedang tersebar di beberapa negara termasuk negara-negara Asia. Dan varian Omicron BA5 juga lebih berpotensi menjangkiti semula bekas pesakit yang pernah dijangkiti varian sebelumnya. Keboleh jangkitan semula varian Omicron BA5 disebabkan kemampuan varian ini menghindarkan antibodi yang terhasil daripada jangkitan varian sebelumnya. Jadi apa yang boleh kita lakukan, Sugi? Ya, seperti biasa, seperti yang anda tahu dan kami juga ingin ingatkan anda, pakai pelitup muka itu secara betul. Walaupun sekarang ni ada kelonggaran, tapi kita masih lagi harus memakai pelitup muka kita. Dan ingatkan anak-anak anda yang sudah ke sekolah untuk pastikan mereka sentiasa mencuci tangan, gunakan hand sanitizer, pakai pelitup muka. Kalau boleh kita pastikan juga kita kekalkan jarak sosial yang berpatutanlah supaya kita tidak menyebarkan lagi COVID-19. Kalau boleh elakkan tempat yang crowded, tempat yang sesak, selagi boleh kita elakkan. Dan yang paling penting kepada anda yang belum mendapatkan vaksin ataupun dos penggalak, bagi mereka yang layak, okey, kami galakkan anda semua, kami seru anda semua untuk dapatkan suntikan vaksin dan juga dos penggalak, bukan sahaja untuk menjaga diri anda tetapi untuk menjaga masyarakat secara general. Betul. Dan pelbagai situasi sedang melanda satu dunia sekarang ni, termasuk kita di Malaysia. Jadi jangan rasa tertekan. Apa pun yang berlaku, pastikan anda luahkan perasaan anda. Anda berkongsi apa yang anda sedang rasailah, ya. Emosi kita ni harus kita jaga sentiasa. Betul. Macam-macam yang tengah berlaku. Betul. Macam yang Sugi cakap, dan tak mustahil untuk dalam kalangan kita, diri kita sendiri juga mengalami tekanan. Ini berkait rapat dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tetapi Sugi, sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang ada kaitannya dengan topik kita. Jom kita saksikan.
Guys, salah satu faktor punca penyakit adalah tekanan emosi. Sebab tu kita tengok matlamat hidup orang dulu dengan orang sekarang ni jauh beza. Kalau orang dulu kita tengok dekat rumah mereka, di dinding mereka, rumah mereka tu dia tampal atau digantung kain gambaran Kaabah. Mungkin itu adalah pencapaian yang tertinggi dalam hidup mereka yang dia nak capai. Orang hari ni dia nak capai macam-macam. Nak beli rumah, tekan lagi dengan nak beli kereta, nak beli nak penuhi macam-macam keinginan kita, menyebabkan kita sentiasa tertekan. Anda ya cakap orang yang stres, tekanan perasaan ni sebab dia tak ingat Allah, dia tak jaga solat, sebab dia kurang sabar. Dia ingat Allah, dia jaga solat dia solat, dia doa dekat Allah, minta Allah bantu dia, dorong dia, permudahkan dia. Bukan Allah tak makbulkan doa dia sebab Allah benci dia, tapi Allah letakkan ni sebagai ujian dia. Ujian tekanan perasaan, tekanan emosi. Yang tahu saja tahu. Dah tu hampa janganlah jadi penambah pula. Janganlah jadi asbab untuk tambah tekanan dia tu. Jadilah manusia yang prihatin sikit. Orang yang tak rasa mungkinlah tak tahu kan. Tapi bersyukurlah bila kita tak rasa tu. Maksudnya persekitaran hampa tu elok, alhamdulillah. Antara cara yang paling mudah ataupun paling cepat untuk kita turunkan keresahan kita, ketakutan kita ataupun tahap tekanan yang tinggi ialah gunakanlah teknik bernafas dengan cara yang paling dalam. Deep breathing. Tarik nafas, tahan dan lepas. Tahan. Buat dalam kiraan 5, tarik 5, tahan 5, lepas 5 dan tahan lagi 5. InsyaAllah semakin banyak kita buat, semakin kita boleh turunkan kita punya tekanan emosi kita, denyutan jantung yang berdegup kencang dan kadar pernafasan yang tidak keruan itu. Seterusnya akan menjadikan kita lebih tenang dan mudah untuk kita tidur. Itu antara tips yang saya sendiri yang nak praktikkan, di mana saya tarik nafas panjang, saya hembus nafas beberapa kali dan ia membantu saya. Betul. Dan pastinya seperti yang dikongsikan dalam video-video TikTok itu tadi, apa yang dikatakan oleh seorang individu tadi, yang tahu sahaja tahu. Kadang-kadang ialah emosi ni kita senang untuk kita bercakap, luahkan perasaan awak, jangan pendam sangat, tapi siapa yang melaluinya sahaja yang tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam diri individu itu. Betul tu. Dan dalam kehidupan sekarang, konteks sekarang ini tahun 2022, banyak sangat tekanan yang dilalui bukan sahaja oleh satu golongan, contohnya golongan dewasa sahaja, malah kanak-kanak, mereka yang belum berkahwin, yang sudah berkahwin, yang mempunyai anak-anak, banyak tekanan yang dilalui mereka. Dan Yana tertarik untuk baca satu ciapan yang ditulis oleh The Bro John di Twitter yang berkata, I don't even know how you guys can afford to buy a new car with gaji RM2,500. I could never. Lepas tu sewa rumah lagi. How you guys catu? Sebenarnya tekanan hidup ni adalah disebabkan oleh pelbagai faktor yang menyumbang kepada tekanan dari sudut emosi kita, tekanan dari segi financial ataupun kewangan dan macam-macam lagi tekanan yang membuatkan seseorang itu patah semangat, tak ada hala tujuan hidup dan sebagainya. Ada orang mungkin tekanan itu sejak dari kecil, orang kata build up kan, sebab dah simpan pendam lama sangat. Ada orang mungkin sebab disebabkan PKP, disebabkan COVID dan sekarang seperti yang Yana katakan disebabkan kos kehidupan yang semakin tinggi. Macam-macam sebab yang menyebabkan seseorang itu rasa tertekan dan hari ini kami di WHI ingin bawa anda bersama untuk kupas supaya kita tidak mengambil mudah berkaitan dengan tekanan ini. Apa bentuk tekanan yang ada, dan daripada tekanan yang mungkin kita rasakan sedikit, apa antara disorder ataupun masalah-masalah kesihatan mental yang lain yang berkemungkinan dihidapi oleh seseorang. Dan yang lebih penting, macam mana kita nak menangani tekanan ini supaya ianya tidak berlaku sesuatu yang lebih buruk di kemudian hari. Jadi tekanan perasaan jangan ambil mudah, dan terus kongsikan komen-komen anda ataupun persoalan anda berkaitan topik kita pada hari ini di Facebook WHI. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Baru-baru ini negara dikejutkan dengan insiden menyayat hati dipercayai berpunca dari tekanan perasaan yang sukar dibendung. Pelbagai faktor turut menjadi penyumbang kepada terjadinya tekanan perasaan yang melampau. Hilang sumber pendapatan, tiada sokongan keluarga dan masyarakat sekeliling serta dihimpit hutang yang menimbun antara penyebab
mengapa individu dalam keadaan tekanan tidak dapat berfikir dengan waras. Tekanan perasaan bukanlah sesuatu perkara yang boleh diambil mudah. Ianya akan menyebabkan gangguan mental apabila gagal menangani situasi yang dihadapi secara sihat seperti bertindak melulu dan kadang-kala boleh mencederakan diri sendiri mahupun orang di sekelilingnya. Kegagalan menangani tekanan juga boleh mendorong individu kepada penyakit mental yang lebih serius seperti kemurungan, kerisauan melampau, bipolar dan skizofrenia. Apakah jalan terbaik untuk mengatasi masalah tekanan perasaan ini dan bagaimanakah untuk membantu individu yang mempunyai permasalahan sebegini? Baik, itu dia sedikit laporan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dan Yana dan penonton, melalui bacaan saya dikatakan sebenarnya keadaan mental, kesihatan mental rakyat Malaysia semakin tenat, terutamanya sejak tahun 2020-2021 dikatakan agensi kerajaan menerima panggilan bantuan yang lebih disebabkan oleh tekanan emosi dan perasaan yang dialami. Dan hari ini kami nak bawa perhatian anda lah, sama-sama kita kupas apa yang boleh kita lakukan. Kita nak memberikan orang kata awareness kepada semua orang. Dan bersama kita pada hari ini di studio adalah Haiza. Selamat datang Haiza. Thank you. Sihat? Sihat alhamdulillah. Okay. Rindu suara serak-serak basah Haiza Hanafi kita. Ya, kita juga bersama dengan Encik Muhammad Faris Nazrin Hairun Nazir selaku seorang pejuang kecelaruan skizoafektif. Terima kasih kerana bersama kami dan sekejap lagi akan berkongsi ya berkaitan dengan pengalaman yang Faris lalui ya. Okey, dan kita juga bersama dengan seorang lagi tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, Dr. Fatahiyah Yahya selaku pensyarah kanan psikologi dan kaunseling Unimas yang berada di Sarawak sekarang ni. Selamat tengah hari doktor. Selamat tengah hari. Apa khabar Sugita? Sihat. Yana berseri ya. Oh, terima kasih doktor. Doktor apa kurangnya. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan penonton wanita hari ini untuk berkongsi tentang tekanan perasaan. Okey. Baik, Sugi, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, Anda nak tarik perhatian anda semua sekali lagi. Sekiranya anda ada apa-apa pengalaman yang anda nak kongsikan bersama dengan kami tentang tekanan perasaan yang anda ataupun orang di sekeliling anda lalui, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Okey, baik. Saya kira untuk memulakan perbincangan kita ni, lebih manis sekiranya kita tanya terlebih dahulu kepada Dr. Fatahiyah. Doktor, kalau kita bercakap tentang tekanan ni kan, dia ada macam-macam jenis, macam-macam bentuk tekanan. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin doktor boleh ceritakan terlebih dahulu apa antara tekanan perasaan yang ada dan susulan daripada tekanan perasaan ini, apa antara penyakit ataupun disorder yang mungkin dialami oleh seseorang tu. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Uyaina, Sugita. Selamat tengah hari. Bersama jemputan yang sangat istimewa, Haiza, Muhammad Faris. Saya dah follow Muhammad Faris punya Instagram lately. Dan serta para penonton wanita hari ini, semoga kita semua sihat, ya, gembira apa adanya. Terima kasih menjemput ya. Kita tertekan tak hari ini ni? Kami setakat ni belum lagi, tak rasa tertekan. Awak sikit Sikit ya. Ya, sebenarnya it's okay to feel stress. Cuma perlu belajar menguruskannya. Betul. Dan jangan ambil mudah. Ya, kenapa saya kata it's okay to feel stress? Kerana tekanan ni sebenarnya reaksi normal yang badan kita bagi bila berlaku satu-satu perubahan. Ya, dalam satu-satu keadaan dalam hidup kita. Jadi perubahan itu mengakibatkan tindak balas emosi, fizikal dan mental dalam diri seseorang. Ya, tekanan perasaan atau kita sebut juga sebagai emotional stress ni bolehlah kita anggap sebagai penyakit psikologi. Tak nampak kan? Dia tak nampak dekat fizikal sangat Dia rasa di dalam. Jadi seseorang yang berada dalam keadaan tertekan ni dia merasai ketegangan emosi, ya, perasaan dan juga fizikal. Ya, tekanan ni boleh jadi positif yang boleh merangsang seseorang menjadi lebih baik dan bermotivasi. Kita sebut sebagai eustress. Contohnya seperti kita baru memulakan kerja, nak menimang cahaya mata seperti Uyaina. Ya, ada stres, tapi stres adalah stres yang baik. You rasa excited, you rasa seronok nak memulakan hari sebagai seorang ibu kan. Ya, dan ada satu lagi jenis tekanan. Tekanan tu dia boleh mendatangkan masalah. Kita sebut sebagai distress. Ya, jadi
Distress ni yang terhasil apabila seseorang itu merasa yang keperluan dirinya adalah melebihi dari keupayaan atau sumber yang ada dalam dirinya. Maksudnya dia nak gembira tetapi suasana ataupun situasi ataupun perubahan yang dihadapi itu seolah menghalang dirinya daripada rasa gembira. Ya, dan dirinya juga tak jumpa sumber, dia tak jumpa apa sumber yang boleh buatkan dirinya gembira. Ini kita sebut sebagai distress. Ya, dan akibat daripada situasi tersebut timbullah emosi-emosi seperti marah, sedih, takut, rasa bersalah, terjerumus pada konflik dan sebagainya. Dan sampai membawa kepada situasi yang lebih kritikal, putus harap, hilang semangat. Ya. Jadi ringkasnya, tekanan perasaan yang melampau tanpa kelegaan berlaku dalam tempoh yang panjang serta tidak ditangani dengan betul boleh menjejaskan kualiti kehidupan. Bukan kita saja, orang sekeliling kita juga. Betul. Okey. Kenapa kita sebut kehidupan boleh terjejas? Kerana daripada tekanan ni boleh mengganggu kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental seseorang. Baik. Okey, baik. Pembukaan yang cukup padat daripada doktor sebagai mukadimah kita. Dan doktor, apa yang saya suka ataupun tertarik dengan apa yang doktor katakan tadi adalah stres itu adalah biasa, tekanan itu biasa, kita melaluinya setiap hari. Tetapi bagaimana kita mengurus stres itu? Dan di sini mungkin Haiza boleh kongsikan. Haiza, bekerja setiap hari pastinya ada stres. Bila nak pergi on air ke on the road pun kita stres lah. Bangun tidur tu, kerja hari ni. Alamak, kena melalui trafik hari ni. Itu pun kadang-kadang orang dah stres kan. Tapi bagi Haiza sendiri kan, ada apa-apa event dalam hidup Haiza, perkara yang berlaku yang sangat-sangat memberikan impak yang terlalu teruk kepada Haiza sehingga kan memang Haiza terlalu stres? Saya pernah melalui pada tahun 2015. Waktu tu saya berada di Johor dan saya berulang alik Johor KL. Satu minggu tu at least dalam Selasa, Jumaat, Ahad. Mesti 3 hari akan naik. And then dia bukannya pergi KL boleh stay esok balik, tak. Pergi KL malam tu dah kena balik sebab saya kerja. So jadual tu tersangat padat dan Haiza dengan suami PJJ lah waktu tu selama setahun. Dan saya yang jaga anak dekat Johor dan saya import mak juga untuk duduk sama dengan saya supaya dapat handle anak lah. Cumanya mungkin waktu tu keadaan yang bila saya berulang dengan tak cukup tidur, penat apa semua, kita tak rasa waktu tu tahu. Tapi tekanan tu betul-betul datang waktu tahun 2017. 2017 tiba-tiba saya rasa macam ada apa kata kerisauan, dia macam panggil anxiety jugalah kan. Sebab saya pergi doktor bagi tahu you anxiety ni, dia kata. Sebab saya cakap kenapa dada saya selalu berombak, takut saya ada sakit jantung ke apa ke. So, saya pergi doktor dan dia kata sebenarnya macam ni. So, bila saya fikir balik, mungkin kerana apa yang saya lalui tu, dia punya kepenatan tu waktu tu tak rasa, tapi dia beban selepas tu datang selepas itu. Dan saya merasai benda tu dalam masa 5 bulan jugalah. Dan terus badan terus jadi susut, makan tak nak sangat, kalau duduk seorang takut, benda-benda tu berlaku lah pada saya. Tapi yang apa yang kita nak orang kata highlight di sini adalah Haiza pergi berjumpa doktor untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku pada diri Haiza. Ini cara yang betul untuk kita dapatkan diagnosis daripada kita just aku stres lah mungkin sebab tekanan hidup. Tak boleh abaikan, tak tahu kan. Ataupun yang disregard ataupun mengenepikan perasaan itu dan lama-lama bila terkumpul menjadi lebih parah di kemudian hari ataupun self diagnosis itu pun bahaya juga ya adik-adik. Kita assume sendiri betul. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Faris yang adakah masih lagi melalui skizoafektif ini ataupun sudah pun pulih ataupun bagaimana Faris? Skizoafektif ni adalah sejenis penyakit kronik, mental chronic illness yang dia berpanjangan. Dia setakat ni masih lagi tak ada cure ataupun remedy. Cuma kita boleh cope dengan simptom-simptom yang ada lah. So nak katakan saya ni pulih, dia subjektif. Dia bukannya ketiadaan penyakit tu, tapi saya ada penyakit ni dan saya boleh hidup dengan penyakit ni. Okey, bermakna sekarang masih lagi berhadapan dengan penyakit inilah. Okey, mungkin Faris boleh kongsikan juga. Sekarang berusia 29 tahun, betul? Dan waktu mula merasakan diri itu mempunyai penyakit ini,
pada tahun bila? Umur berapa waktu tu? Dan apa antara simptom-simptom yang Faris lalui pada waktu tu? Waktu tu saya masih lagi remaja. Tak silap saya tahun 2008 atau 2009. Waktu tu kita masih lagi tak cakna tentang kesihatan mental, penyakit mental. Yang kita tahu penyakit mental ni is equal to craziness and insanity kan. Jadi saya dah mengalami simptom-simptom seperti macam mendengar suara-suara, boleh nampak bayang-bayang, lepas tu dah rasa down tentang diri sendiri, rasa macam nak mati je setiap hari kan. Tapi saya tak tahu benda tu ada kaitannya dengan kesihatan mental saya. Saya tahu macam, ni mungkin tekanan perasaan. Jadi saya abaikan. So, dengan tema kita hari ini, jangan pandang enteng lah kan. Apabila saya berada di college, waktu tu saya punya simptom makin lama makin mengganas. Iaitu saya mengalami psikosis yang sangat teruk lah. Saya boleh macam, kononnya boleh baca fikiran orang, cakap macam-macam tentang diri saya kan. Kawan ni cakap, Faris ni sebenarnya lemah, tak baik semua kan. Itu yang buatkan saya tiba-tiba jadi macam meletup, mengamuk kan, sebab benda ni dah lama tersimpan kan. Jadi disebabkan insiden itulah kawan-kawan saya bawa saya jumpa doktor. Dari situ saya dapat diagnosis saya yang pertama iaitu bipolar disorder type 1. Dan kemudian setahun selepas tu saya ambil inisiatif sendiri, saya pergi ke psikoterapis pula. Dan waktu tu saya dapat saya punya diagnosis kedua iaitu skizoafektif. Dan saya yakin saya ada skizoafektif. Maksudnya Faris, sebelum ni Faris dah ada simptom-simptomnya sejak dari remaja. Betul. Tetapi Faris tak tahu sebab kurang pendedahan. Jadi selepas itu, apabila Faris 22 tahun, barulah Faris dapat diagnosis yang betul. Ya? Okey, baik. Doktor, mungkin apa yang Faris kongsikan ini, boleh doktor bantu kita semua? Sebab kita selama ini kita tahu, kalau kesihatan mental ataupun tekanan perasaan, depression, kemurungan, sering kali itu yang kita tahu. Bukan nak kata itu tidak harus diberi perhatian. Betul, kita beri perhatian. Tapi pada masa yang sama, kita nak tahu juga berkaitan dengan penyakit mental yang lain. Dan mungkin doktor boleh tolong memberikan pendedahan yang lebih pada hari ini, doktor. Okey, sebenarnya kan apa saja bentuk tekanan, kalau dia berlaku terlalu lama, prolong, kita kena dapatkan bantuan. Kita kena get help from the professional. Saya sangat tertarik tadi bila Haiza kongsi yang dia ulang-alik, kemudian mungkin kurang rehat dan sebagainya, dia rasa terjejas kesihatan, dia berjumpa dengan doktor. Itu satu perkara betul yang dilakukan. Sebab kalau kita biarkan berlarutan, kita kena fokus pada kita punya body sensation. Degupan jantung kita yang berdekut kencang dalam tempoh yang lama sangat tidak sihat sampai mengganggu kita punya appetite, kita punya selera makan, kemudian mengganggu kita punya tidur, dan tentu itu luar daripada kebiasaan. Jadi jika ada simptom-simptom yang sebegini, perlu mendapatkan bantuan daripada profesional, get a proper diagnose. Jadi supaya mungkin ada medication tertentu yang perlu diambil untuk balancekan balik. Mungkin ada chemical imbalance dalam diri kita, dalam otak kita, dalam tubuh badan kita dan sebagainya. Jadi kalau katakan kategori-kategori kesihatan mental ni banyaklah ya, mental illness ni banyak, depression bipolar disorder, skizofrenia dan sebagainya. Dan ini semua berpunca daripada tekanan-tekanan biasa yang tidak diaddress, yang tidak dicari jalan penyelesaian. Jadi dia berkumpul dan seterusnya overload di dalam diri sampai individu tersebut tak mampu lagi nak menanggung. Faham. Kalau boleh saya kongsi sikit Sugita ya. Silakan doktor. Punca stres berbeza antara seorang individu dengan individu lain. Kita tak boleh tengok sangat pada orang lain. Kadang-kadang seseorang tu kekuatannya berbeza. Betul. Ya, jadi kita kena read our body clue. Kita tu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Ada satu artikel yang saya baca ditulis oleh Dr. Mark Larry daripada Duke University, North Carolina. Dia menyerahkan 5 punca utama stres. Yang pertama adalah keuangan. Bila kehilangan mata pencarian, pendapatan bulanan yang tak mencukupi, especially dalam kalangan lelaki, dia rasa macam dia tak jadi hero sebab keuangan dia tak ada, dia tak dapat nak menyumbang kepada keluarga. Ini merupakan stressor yang pertama kalau mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Mark ni lah ya. Yang kedua adalah stressor yang kedua adalah perhubungan ya. Walaupun perhubungan ni boleh juga kita sebut sebagai source of happiness and pleasure, tapi perhubungan itu berupaya mencetus stres. Terutama kalau dia berlanjutan lama dan tidak dilakukan tidak diadres ya. Hubungan rumah tangga, konflik dengan anak-anak, pertelingkahan dengan ahli keluarga dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kerjaya. Sedar tak sedar ya, separuh dari hidup kita habiskan di tempat kerja. Betul. Untuk tekanan kerjaya yang mungkin ya,
kita hadapi kurang kompetensi, ya, communication antara pekerja dengan majikan, salah faham dan sebagainya mudah berlaku. Jadi kita kena sedar perkara ini supaya kita dapat lakukan sesuatu, ya, untuk langkah penjagaan diri. Ya, seterusnya adalah kesihatan. Faktor kesihatan juga boleh menyumbang kepada stres, ya, terlantar sakit, mengalami kecederaan, mengetahui diri berada dalam keadaan serious medical condition, perlu lagi medical procedure, itu semua sangat stres. Kena sedar, ya, kena sedar bahawa you berada dalam keadaan yang boleh trigger kepada tekanan. Ya, dan yang terakhir sekali adalah nak seimbangkan antara kerja dan keluarga. Seperti yang Haiza sebut tadi kan, ulang-alik kerana faktor kerja. Jadi mungkin because of that you rasa lack of time to be with your loved ones, ya. Benda ni juga boleh menyumbang kepada tekanan. Dan yang paling lagi, ya, ada satu kajian dilakukan yang mengatakan bahawa kalau kita ni ada self compassion, boleh mengurangkan stres dalam diri. Self compassion ni kita berbelas kasih dengan diri. Ya, kita berlembut dengan diri, tidak menghukum diri, memaafkan diri, menerima diri apa adanya. Malah self compassion ni juga boleh membawa kepada self gratitude. Ya, diri. Kita dah faham dah antara faktor-faktor ataupun punca-punca yang menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan yang akhirnya akan membawa padah kepada diri sendiri sekiranya tidak ditangani ataupun tidak diendahkan, dibiarkan begitu sahaja. Okey, banyak lagi yang kita nak tanya kepada Haiza dan juga Faris, tetapi sebelum tu wartawan kami sempat bertanya kepada orang ramai tentang pandangan mereka berkenaan dengan tekanan perasaan ini. Jom kita saksikan. Biasanya kalau jumpa kawan-kawan macam ni, saya akan bawa diorang macam lepak, kita cuba cari solution. Kalau tak dapat juga, saya cuba untuk alihkan perhatian dia daripada terus beremosi ataupun terus tertekan dengan masalah tu. Jika tidak dibendung satu masalah tekanan perasaan seseorang, individu ni, dia akan menyebabkan berlakunya satu kemudaratan pada diri sendiri dengan kemudaratan pada orang yang berada di sekelilingnya. Perkara-perkara macam ni yang kita perlu elakkan. Daripada isu yang sekecil-kecil isu boleh menjadi satu isu yang sangat besar disebabkan tekanan perasaan. Peranan saya sebagai kawan adalah saya akan mendekati dia, saya akan tanya apa masalah yang dialami. Contoh, kalau dia tak nak share dengan saya, nasihat saya untuk dia adalah perlu rujuk kepada yang pakar lah, sama ada kaunselor ataupun berjumpa dengan PSY dekat mana-mana hospital. Kalau jadi dekat diri saya sendiri sebagai orang Islam, pertama sekali saya akan kembali kepada Allah lah. Itu yang pertama. Lepas tu kebiasaannya kalau saya stres yang minor-minor, saya akan share dengan suami saya. Tekanan ni sebenarnya kita anggap dia macam bara lah. Kalau kita tak bendung, dia lama-lama akan jadi parah. So contoh, kalau macam saya sendiri, saya rasalah pendapat saya akan cari orang-orang yang terdekat, keluarga ataupun kawan-kawan. Saya akan luahkan apa yang terjadi pada diri saya supaya dapat mengurangkan apa perasaan ataupun keadaan diri saya, supaya dia tak berlarutan yang lebih bahaya lah. Andai kata kita dalam situasi itu, cuba pujuk diri kita untuk cari something yang contohlah mendekatkan diri kita lah, pujuk hati kita untuk kawal benda tu, cari orang terdekat, cari Allah, cari Tuhan kita. So dengan cara tu saya rasa benda tu dapat kita luahkan, dapat elakkan untuk benda tu lagi teruk. Itu dia tadi segi pendapat orang ramai tentang topik kita. Ramai yang berpendapat macam kita perlu jangan ambil mudah tentang tekanan ini kerana setiap daripada kita berbeza ujian tetapi masih lagi melalui ujian dalam kehidupan kita. Okey, kalau macam tadi Faris ada berkongsi yang mula rasa simptom-simptom ni daripada kecil lagi. Dan pada waktu itu tidak cakna, tak ada pendedahan. Tak boleh salahkan Faris juga. Mungkin masyarakat kita pada waktu itu tidaklah orang kata expose tentang kesihatan mental seperti mana kita sekarang di tahun 2022 ni. Tetapi Faris, mungkin Faris boleh kongsikan sebagai seorang kanak-kanak yang melalui situasi-situasi sebegini, dengar suara, nampak bayang-bayangan, apabila diberitahu kepada orang di sekeliling kita, mungkin ibu bapa dan keluarga, apa sebenarnya antara peranan yang perlu dimainkan oleh golongan-golongan ini supaya penyakit ini tidak bertambah buruk dan dapat diatasi di peringkat awal? Okey, kalau senang cerita, orang yang terdekat dengan kita adalah ibu bapa, adik-beradik dan kawan-kawan dengan. Misal kata kalau ada seseorang tu mengadu tentang dia punya simptom, contohnya rasa macam depressed, rasa anxious, semua benda tu. First of all, kita kena
That's the thing about orang Malaysia. Orang Malaysia ni cepat melatah. Kalau orang Melayu opportune kan. Tapi dalam konteks mental health ni, diorang akan cakap, mana boleh macam tu, tak boleh stres, kena sentiasa positif. Positive vibes only. Benda tu tak betul sebenarnya. Sebab sebagai seorang manusia, kita dicipta bukan untuk merasai kebahagiaan semata-mata. Kita ada banyak lagi emosi yang kita perlu explore. Jadi bila ada seseorang yang mengadu tentang emotion dia yang sangat intense, kita cakap pasal intensity of the emotions tu, kita kena dengar. Kenapa dia rasa macam tu dan sebagainya. Dan itu saja peranan kita sebagai seorang pendengar dan bukan sebagai seorang profesional. Sebab kalau kita profesional pun, kita kena pakai topi pendengar tu juga kan. Kalau sebagai ibu bapa, walaupun dia seorang psikiatris atau psikologis, dia tak boleh rawat anak dia kan, tapi dia boleh jadi seorang pendengar. Kalau tak, nanti anak dia akan rasa macam cakap dengan doktor pula kan. Jadi itu je peranan kita mendengar, kita rasa empati dengan dia dan kita paraphrase balik apa yang dia cakap. Bukannya kita act sebagai seorang profesional yang mencari solusi. Jadi solusi yang sebenar ialah kita dengar dan kemudian kita halakan dia ke profesional. Itu yang sepatutnya yang kita patut lakukan lah. Okey. Dan Faris, real talk lah, kita nak tahu daripada seorang yang melaluinya. Bila Faris berkongsi yang okey, ini yang berlaku, saya boleh dengar suara, saya boleh rasa macam orang tengah bercakap di belakang saya dan sebagainya. Bagaimana reaksi orang di sekeliling Faris? Dan keduanya, bila doktor cakap self-compassion tu, macam mana Faris dapatkan self-compassion for yourself? Pada awal diagnosis, pada awal saya tahu benda ni ada sejenis penyakit kan. Pada tu, waktu tu tahun 2015 tak silap saya. Waktu tu kita masih lagi tak cakna, kita tak ada lagi kuasa viral yang viralkan tentang mental health issues. Apa tu tokoh-tokoh mental health seperti psikiatris Dr. Rozan Nizam ke ataupun Akif Basri ke, mereka masih lagi tak ada kuasa viral tu lagi. Jadi waktu tu masyarakat sangat sempit pemikirannya. Bila kita bercakap tentang depression ke, anxiety ke, ataupun saya dengar suara-suara ke, kena terus cop gila atau membahaya kan. So ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Apabila saya bagi tahu kawan-kawan saya tentang penyakit saya, mereka decide untuk alienate saya. Pinggirkan saya. Macam itulah kalau bahasa kasarnya lah. Dan bila saya bagi tahu parents saya pula, ada yang cakap kena berzikir, kena baca ayat kursi banyak, kena baca Quran. So waktu tu memang saya bertambah stres lagi lah. Itu yang membuatkan saya rasa macam susah sangat dapat self-compassion tu, sebab saya rasa macam tak ada orang pun rasa kasih sayang kat diri saya. So ada satu ketika tu, mana saya dekat stesen LRT, yang ni trigger warning lah ya. Memang saya waktu tu dah tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa hala tuju, tak ada hala tuju hidup, rasa tekanan tak amat sangat kan, rasa diri ni tak berguna. Saya bertindak untuk mengakhiri riwayat hidup saya sendirilah. Jadi okey, gambar ini ya. Betul, yes. Ini waktu ni saya dah tulis surat kepada mak ayah. Saya dah tangkap selfie untuk hantar kepada mak ayah, nak katakan this is my last day on earth. Sebab saya dah tak rasa rasa nak hidup tu kan. Tapi walaupun kita rasa tak ada self-compassion tu, kita tahu siapa yang mengasihi kita waktu tu. Lebih daripada semua orang dekat dunia ni, iaitu Tuhan lah. Betul. Sebelum saya buat tu, saya terdengar azan. Itu saja. Saya terdengar azan dan kemudian itu yang mengubah pemikiran saya untuk bertindak macam itulah. Saya terus pergi ke masjid dan saya memang berdoa, saya memang menangis, minta kekuatan. Tapi kekuatan yang diberi itu tak adalah gedebuk macam tu terus jadi kuat kan. Betul. So sikit-sikitlah saya macam beranikan diri untuk tampil ke masyarakat, untuk bercakap tentang mental health dan sebagainya. Dan kemudian dari situlah saya belajar dari internet, daripada psikiatri, daripada psikoterapis yang sebenarnya untuk survive this thing datang daripada diri kita sendiri. Kita kena kasih diri kita sendiri dan sebagainya kan. Dan kita kena tahu limitation kita macam mana. Kalau misalkan kita tak boleh nak buat macam ni, jangan kata diri kita tak berguna ke, lemah ke apa ke. It's okay. Accept your boundaries, accept your limitations kan. Jadi itu yang saya selalu beritahu diri saya. Kalau saya tak boleh buat, tak apa. It's okay. Kita boleh belajar untuk buat. Tahu limitation saya dan sebagainya. Bila rasa depressed, rasa anxious ke apa ke, cool down dulu. Jangan push diri sendiri. Sebab kita tahu, kita ni manusia. Kita bukannya robot. Kalau robot, kalau kita push pun, dia akan overheat. Sama juga macam manusia. Dari itulah saya belajar macam mana self-compassion dan Alhamdulillah sampai sekarang lah. Faris, saya rasa ini adalah satu perkongsian yang saya tak tahu berapa ramai penonton sekarang ini yang dapat relate dengan keadaan yang pernah Faris lalui dan mungkin berbeza apa yang mereka lalui, tetapi
perasaan itu mungkin lebih kurang sama. Jadi terima kasih kerana berkongsi cerita Faris bersama dengan kami semua. Dan sebab itulah Faris kita panggil sebagai seorang pejuang. Walaupun melalui detik-detik yang hampir orang kata mengakhiri kehidupan sendiri, tetapi terus bangun dan bangkit. Baik, dan tadi Yana perasan Kak Haiza pun tersentuh juga apabila mendengar cerita Faris. Kenapa? Mungkin Kak Haiza boleh kongsikan. Sebab bila Aizah dengar dia cakap macam tu kan, rasanya macam sampai tahap nak bunuh diri apa semua kan, rasanya benda tu tak patut terjadi kan. Sebab tu macam dia kata, kena orang sekeliling kena ada selalu dengan kita. Daripada kecil pun sebenarnya kan, kalau kita tengok anak-anak sekarang ni, dia punya mental pun kadang-kadang stres yang terlalu sangat. Mungkin ada yang mak ayah suruh buat tu, buat ni, nak penuhkan masa dia kan. Sebenarnya dia pun kadang-kadang jadi penat kan. So Aizah fikir macam Faris kata tadi, kalau ada anak-anak yang bercakap dengan mak, kita stres lah apa semua kan. Mak ayah tak boleh ignore benda ni sebab kita takut banyak lagi perkara-perkara macam ni akan berlaku. Bila diorang dah besar nanti, kalau dia tak jumpa orang yang tepat, tak dapat nak curahkan rasa dia pada orang yang betul. Dan paling takutlah sebenarnya sebab kita ada anak kan, yang nak membesar, yang akan jumpa dengan macam-macam benda. Ya, betul-betul. Dan Faris, sekali lagi terima kasih Faris, sebab saya baca juga perkongsian awak di Facebook itu, dan hari ini bila mendengar awak secara langsung macam ni, dia memberikan impak yang lebih besar. So, terima kasih Faris dan tahniah dan kepada awak sebab awak memberanikan diri awak untuk membantu orang lain juga. Sebab kita tak tahu siapa lagi yang mempunyai kondisi seperti Faris yang mungkin tidak tahu sebenarnya mereka ada kondisi ini. Dan mungkin di sini sedikit daripada Kak Haiza dahulu. Kak Haiza yang telah melalui tekanan hidup dan kemudiannya telah mengambil langkah untuk membantu diri Kak Haiza. Sedikit untuk mereka di luar sana yang sekarang ini berasa sangat tertekan. Okey, kalau nak dibandingkan cerita saya ni, apalah sangat kan kalau nak dibezakan dengan Faris sebab dia orang yang sangat hebat. Saya cuma cerita sebahagian saja daripada kehidupan orang melalui tekanan ni, ada macam-macam tau. Mungkin macam saya kata tadi, keadaan yang terlalu penat. Sebab kita suka buat kerja ni tapi kita tak perasan sebenarnya kita penat. Bila orang cakap tak penat ke? Tak ada, sebab kita suka. Benar, kita kata ya, badan kita kata tidak. Yes kan. Lepas tu dalam keadaan sekarang, bila orang macam Aizah sendiri bawa kereta, kita bertembung dengan jam yang sampai nak 2-3 jam boleh sampai office. Jadi benda tu kadang-kadang boleh kacau kita punya mental juga. Kita nak kerja ni sekejap lagi tapi dalam perjalanan pun keadaan kita dah celaru. Jadi macam Aizah bagi tahu tadi, Aizah cepat untuk bertindak supaya Aizah tak melalui benda ni. Aizah tukarkan daripada naik, bawa kereta sendiri, nak jumpa, nak kena hadap jam yang terlalu lama ni, yang sepatutnya saya tak perlu jumpa. Saya bertukar menaiki pengangkutan awam. Dan bila ada dalam tu, saya rasa selesa dan saya tenang. Saya tak perlu lalu benda ni. Jadi untuk anda yang ada tekanan sikit atau banyak, benda tu sebenarnya kita kena selalu jadikan dia benda yang sangat penting dalam hidup ni untuk kita solvekan dia. Jangan tak apa. Cari solusi. Ya, sebab kalau tak apa tu akan terbeban. Betul. Saya suka sangat apa yang Kak Haiza katakan tentang kita perlu kenali apa masalah kita, lepas tu cuba untuk atasi ataupun adapt dengan situasi tersebut. Sebab apa, Faris, Sugita dan juga Waina, kalau kita ada masalah tu, kalau kita seorang, dia tak apa. Ni dia akan kacau semua orang. Okey, baik. Sebelum kita dapatkan konklusi daripada Dr. Fatahiyah, sedikit daripada Faris sendiri. Mungkin kepada mereka yang melalui masalah yang sama, yang tak jumpa jalan keluar, yang tak tahu dah bagaimana nak meneruskan kehidupan. Mungkin ada kata-kata motivasi dan semangat daripada Faris sendiri yang pernah melaluinya, masih lagi memperjuangkannya, kepada mereka. Silakan. Okey. Pada pendapat saya sendirilah, kita kena kenal emosi kita. Kita jangan anggap dia sebagai satu musuh. Bila kita anggap sebagai satu musuh, kita akan tolak kita punya emosi tu. Kita akan rasa, kita tak kenal apa benda ni. Bila kita kenal emosi kita, kita tahu macam mana kita nak handle emosi kita ni. Kalau kita rasa sedih kan, kita tahu macam okey, aku sedih sebab apa? Mungkin sebab contohnya macam suami terlampau jauh dari aku ke kan, nak kena ada suami selalu ke, dan kita kena communicate dengan suami macam mana kita nak handle kita punya emotion ni. Dan suami juga kena jadi pendengar yang baik, kena sentiasa berkomunikasi dengan isteri kan. Dan ada satu lagi, kalau kita jadikan emotion kita sebagai musuh,
Itu yang membuatkan kita rasa macam nak positive vibes only. Nak tak nak, oh aku sedih, tak boleh sedih ni, tak boleh sedih. Aku kena tolak kau. Dan kita, walaupun kita tolak emotion kita tu, dia tak pergi mana, dia masih ada dalam diri kita. Dan semakin itu, makin dia membarah. Dia macam, contohnya macam kanser lah kan. Apa akan kita buat? Tiba-tiba kalau doktor detect kita ada kanser tahap 1, kita terus nakkan rawatan. Begitu juga dengan emosi. Kalau kita dah terasa kesedihan, rasa risau yang teramat sangat tu, itu adalah kanser dalam otak kita sendiri. Dan itu yang kita kena rawat. Perlu kena pasti dan rawat. Betul. Dia masa amat mencemburui kita dan mungkin doktor secara ringkasnya doktor sedikit nasihat kepada mereka yang sedang menonton sekarang ni doktor. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, saya sangat terharu, terkesan juga dengan perkongsian daripada Muhammad Faris tadi. Terima kasih banyak. Saya pun belajar daripada you punya perjalanan hidup. Alhamdulillah saya belajar sesuatu hari ini. Cuma sebagai nak wrap up segala apa yang kita bincang hari ini, sebenarnya emosi-emosi yang kita ada ni biasa. Tapi kalau dia dah melampau, you need to do something about it. Go get help. Dan pesanan umum saya kepada semua setiap kali you rasa tak selesa dengan diri, you rasa tak sedap hati dan sebagainya, berlembutlah dengan diri. Lakukan sesuatu yang baik untuk diri. Bersahabat baik dengan diri. Make peace of yourself and your past. Selalu ingat bahawa kita cuma boleh kawal diri kita, kita tak boleh kawal orang lain. Jadi andai kata dengan harapan ataupun expectation yang kita miliki terhadap orang lain, mungkin ramai yang ada tekanan yang berkaitan dengan perhubungan kan. Jadi kalau ada harapan atau expectation terhadap orang lain buatkan kita sakit, belajarlah untuk melepaskan. Surrender the expectation, itu lebih membuatkan kita tenang. Dan yang terakhir sekali, hiduplah di masa sekarang. Past is past. Past is past. Masa depan juga sukar dijangka. Kalau kita terlalu hidup di masa lampau, dia akan mengundang kekecewaan. Kalau kita terlalu hidup di masa akan datang, dia akan mengundang keresahan. Jadi nikmati masa sekarang. Make peace of all what you have right now, bad or good, weak or strong, because no one is perfect. Betul, doktor. Baik. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak-banyak atas segala nasihat yang doktor berikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Fathaya Yahya, kepada Faris dan juga Haiza atas perkongsian hari ini, dan kepada anda yang berkongsi komen-komen anda, terima kasih, dan kami harapkan apa jua yang dikongsikan memberikan manfaat kepada kita semua. Betul, berbuat baik bukan kepada orang sekeliling tetapi perlu buat baik kepada diri kita terlebih dahulu. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan sebuah kumpulan iaitu Moderate and Heidi. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Mengharap sempurnanya jalan cerita kita, biarkan aku hanya bayangan di sebalik angan-angan. Namun hatiku dekat bila engkau tiada bicara. Nafasku hilang menjadi hanya bersama dia. Kisah cinta kau dan aku terkurung terbelenggu, ditikam diiris kejam dirasa rindu. Kisah cinta kita berdua hanya fata morgana. Hati mengejar rasa yang tak pernah ada. Cinta kita. Membunuh semuanya, jasad, batin dan jiwa. Nawaitu hati ingin mencinta, bisikan lain hendaknya. Izinkan aku mencengkam dirimu hingga sengsara. Biar kedua mata lihat gelapnya oh dunia. Kisah cinta
cinta kau dan aku terkurung terbelenggu ditikam diiris kejam derasa rindu. Kisah cinta kita berdua hanya fata morgana, mati mengejar rasa yang tak pernah ada. Kisah cinta kau dan aku terkurung terbelenggu ditikam diiris kejam derasa rindu. Kisah cinta kita berdua hanya fata morgana, mati mengejar rasa yang tak pernah ada. Cinta kita. Cinta kita. Wow, cinta kita berdua. Cinta siapa tu? Kita bersama dengan Moderate featuring Heidi. Okey, apa khabar anda semua? Baik, Okey, baik. Lagu Cinta ni lagu terbaru kan? Jadi siapa nak kongsikan dahulu berkaitan dengan lagu Cinta ini? Okey, lagu Cinta ni merupakan single terbaru Moderate. So untuk kali ni Moderate kita featuring dengan Heidi Moru selaku penyanyi jemputan lah kan. And then before this single-single Moderate memang semuanya heavy. Cuma kali ni kita nak cuba eksperimen something else sikit. Kita nak buat dia lagu yang lebih kepada arah mainstream. Sebab kita semua daripada underground. So itulah keluarnya Cinta. And then memang lagu ni is one of kita punya strategi untuk build up lagi kita punya fanbase lah. Okey, baik. Sebelum tu maaf, saya nak tahu nama anda semua. Okey, silakan. Di sebelah saya nama? Wan. Saya Fahmi. Fahmi. Saya Heidi. Heidi. Azri. Okey, baik. Kita nak tanya Heidi lah. Heidi, pengalaman bekerjasama dengan Moderate ini untuk lagu Cinta. Kenapa awak tengok dia macam tu? Sepanjang bekerja sama dengan Moderate, saya actually rasa teruja sebab lagu Cinta ni sesuatu yang baru dari Moderate, yang fresh lah dari Moderate. So the fact yang saya dapat bekerja sama dengan Moderate is something yang saya look forward to. And Jadi kalau ada lagu-lagu seterusnya, Heidi okey ke nak bekerja sama dengan mereka? Boleh. Boleh. Okey, saya dah dapatkan anda persetujuan daripada Heidi. Okey, bagi Moderate sendiri, apakah perancangan anda buat tahun ini ataupun tahun akan datang? Perancangan Moderate, macam mana pun kita still nak build up kita punya fanbase. So macam tahun ni Cinta adalah single yang pertama lah untuk tahun ni. We are planning on the next single maybe end of the year kot. So sebenarnya untuk album pun Moderate dah pernah ada 2 album. So album yang ketiga tu kita dah ada material dah pun, dah record lah. Semuanya kita tunggu time yang sesuai untuk kita release lah. So hopefully maybe next year. Okey, ini yang saya suka ni. Kalau dah ada, dah record, boleh kongsikan sedikit daripada apa-apa yang dah direkod? Tak boleh sebab benda dia kena refresh balik. Oh, dia kena refresh balik. Okey, baik-baik. Tapi mungkin di sini anda juga ada apa-apa pesanan buat peminat-peminat anda ataupun Heidi sendiri bagi mereka yang belum lagi mendengar lagu Cinta. Siapa nak mulakan? Heidi dulu. Saya dulu. Okey, Heidi dulu. Okey, teruskan mendengar Cinta dan support Moderate. Support Heidi sekali lah. So, support saya juga. Okey. Okey, saya just nak sampaikan yang saya minta semua untuk support kita punya music industry. Kita punya local music industry sebenarnya kita ada banyak talented band, talented artis yang saya rasa kat luar pun kita tak perlu cari. Kita just cari dalam Malaysia je pun. And then selain daripada support Moderate, support kita punya scene. I mean Moderate kalau kita daripada underground kita boleh support gig-gig yang kita main atau gig-gig yang band lain organize. So that secara tak langsung benda tu akan memeriahkan lagi scene kita lah. Thank you, thank you. Okey, laman Instagram Moderate dan Heidi? Moderate Band. Heidi is Heidi Moru kan? Heidi Moru. Heidi Moru. Okey, baik. Terima kasih Heidi dan juga Moderate atas orang kata persembahan hari ini dan bagi kita semua teruskan menyokong industri muzik negara kita. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI.
Wanita hari ini. Ya, buat regangan sikit untuk menghilangkan stres yang ada. Tarik nafas panjang. Hembus. Ya. Okey, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Diharapkan pelbagai perkongsian kita pada hari ini dapat memberikan suntikan semangat yang baru untuk kita semua, insya-Allah. Dah awak buat exercise tadi kan? Ni Muhammad Yusof berkata, saya gunakan exercise sebagai stress reliever. 1 week tak exercise, rasakan terlalu banyak bentuk energi, saya rasa. Okay. Baik, dan macam-macam komen anda. Terima kasih kerana anda berkongsi pengalaman anda, situasi anda bersama dengan kami, dan harapnya apa jua yang dikongsikan hari ini membuka mata kita semua, ya. Jadi jangan terlalu stres. Kami faham kalau stres tu terlalu sukar untuk diubati, tapi kita cubalah. Betul. Okey, baik. Itu sahaja dapat kami kongsikan untuk siaran hari ini. Esok di Wanita Hari Ini kita akan bawakan topik gangguan orang ketiga. Topik yang perlu diberi perhatian. Betul. Sebab kadang-kadang kita tak tahu ada dari sudut undang-undang apa yang boleh saya lakukan sebenarnya. Jadi esok mungkin akan membantu anda. Kalau saya dan Syahiran orang ketiga, mungkin bayi yang belum lahir lagi. Disimpan bayi yang tetapi mungkin perkongsian pada hari esok juga dapat membuka minda dan mata masyarakat kita, terutamanya kepada mereka yang suka mengganggu rumah tangga orang lain. Akan ada tindakan undang-undang yang boleh dikenakan kepada anda. Jadi esok perkongsiannya jam 12 tengah hari. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri, jangan pendam perasaan anda. Assalamualaikum, stay safe semua, bye. Tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayang.